So okay guys, jom kita unboxing Amazfit Neo. So inilah kotak dia. Kotak dia sampel je, sebab yelah barang ni pun tak besar mana pun. Okay, so inilah dia Amazfit Neo. Okay, kita buka bawah dia, kita keluarkan. Alright, so ni kotak dalam dia. So aku rasa ni dia punya manual. Okay, manual book dia. Tak. Oh, tebal ni manual dia. Aku rasa mesti korang tak baca buku manual ni kan. So, tak pijak. So, inilah dia. Tada! So, inilah Neo yang kita cari. Memang sekali tengok menggambarkan tentang retro look lah. Okay, dan juga dalam ni aku rasa dia punya charger lah. Mesti charger dia. Kita ambil lembak kan. Yes. Ini adalah charger untuk Neo. So simple, dia guna magnetic ni charging dock untuk charging kat belakang dia. So inilah dia Amazfit Neo dengan lebih dekat. Tu dia. So kat belakang ni ada dia punya heart rate sensor. Okay, kalau korang tengok kat depan ada 4 button, 1, 2, 3, 4. Okay, tu dia. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada korang semua yang telah sudi bersama-sama dengan The Rush Channel. So pada hari ini aku nak bawakan korang satu jam baru tapi retro. Macam mana tu? Dia jam baru. Dia nak kata jam pintar bolehlah. Dia smartwatch tapi tak berapa nak pintar. Dalam range budget, yang pastinya kalau orang-orang kat luar sana yang suka style-style retro, macam aku suka sangat jam ni. Apa dia? Iaitu ni lah dia. Bam. Okay, mari kita tengok dekat-dekat ni. Ni dia. Dipanggil sebagai Amazfit Neo. Okay, so bila sebut Amazfit Neo, korang tengok jam ni kan, korang akan teringat dengan Casio ataupun yang lama dululah dipanggil sebagai F91. Okay, kalau korang biasa zaman 90s jam ni top okay, ni adalah F91. Amazfit aku rasa membuat satu langkah yang mengikut trend, sebab sekarang ni banyak jam yang monokrom yang start tiru balik seperti Casio. Contoh kalau korang tengok seperti jam ni iaitu Garmin Instinct. So sekarang dia repackaging dalam casing retro dan memberikan korang satu smartwatch baru. Okay, secara umumnya kalau kita tengok jam ni, dia mempunyai display 1.2 inci, dipanggil sebagai STN display lah. Artinya dia bukan touchscreen it's not a touchscreen. Kalau biasanya Amazfit, kalau korang pernah tengok review aku sebelum ni iaitu T-Rex, memang jauh beza dengan Neo lah. So Neo ni pada aku dia adalah satu jam yang trendy. Kemungkinan akan jadi satu cult kalau orang ramai suka sebab pada aku dia harga mampu milik. Dalam 100 lebih korang boleh dapat jam pintar untuk track korang punya tidur, step tracker, artinya berjalan, berlari. Yang penting sekali pada aku, dia ada heart rate sensor lah. Ada heart rate sensor yang penting untuk melihat sejauh mana korang punya kadar degupan jantung. Okay, so mari kita tengok satu persatu apakah ciri-ciri dia. Okay, kalau kita tengok Amazfit Neo ni, okay, dia ada 4 button, 2 dekat belah kiri ni dan 2 dekat belah kanan ni. 2 yang belah kiri ni iaitu bawah tu dipanggil back, dan atas ni adalah select. Yang bawah yang tepi belah kanan ni pula up dan down lah. Artinya kalau korang nak pergi ke menu lain, just tekan je down. Contoh yang ni untuk world clock. Okay, ini contoh Jakarta pukul 8.47 sekarang. Kemudian kita ada heart rate. Okay, kita ada PI iaitu personal activity intelligence, yang mana dia akan mengira dan memberi skor kepada korang punya aktiviti lah. Artinya dia akan kira dari sudut rumusan korang punya sleep score, aktiviti exercise korang,
dan juga distance korang berjalan, heart rate, dan dia akan bagi Pi score lah. Okay, Pi score ni dikeluarkan dalam mingguan, artinya setiap 7 hari dia akan kira, dan 7 hari selepas tu dia akan reset untuk memberi Pi score yang barulah. Artinya kalau korang achieve Pi score 100, maksudnya korang berada dalam keadaan status yang sihat. Okay, ini pula adalah alarm yang korang boleh set, stopwatch, dan ini adalah do not disturb mode. Artinya kalau korang tidur ataupun dalam mesyuarat, korang klikkan kepada button do not disturb ni kat sini untuk enable dia lah. Ni weather hari ni, weather lebih kurang 24 hingga 31 darjah Celsius, dan dia tunjuk kat sini ada hujan dan ribut petir kononnya lah kat sini. Ni adalah calories burn, berapa banyak yang korang dah burn dalam masa sehari, dan juga distance korang berjalan ataupun berlari akan dipaparkan dekat sini. Sebab aku belum lagi gunakan jam ni, so ini adalah kita punya review secara initial lah. Okay, dan kembali kepada dia punya menu home. Ni adalah pandangan dari belakang dia punya heart rate sensor, dan aku rasa material yang digunakan sama seperti jam Casio G-Shock. Dia tidaklah terlalu lembut macam getah yang terdapat pada Amazfit T-Rex, tetapi dia okey untuk dipakai, selesa dan tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembut lah. Memang rasa plastik sangat lah material yang digunakan pada Amazfit Neo ni. Dia mempunyai Bio Tracker PPG, optical heart rate sensor kat belakang ni. Okay, ni adalah Bio Tracker PPG optical heart rate sensor, 3 axis acceleration sensor dalam ni. Okay, tapi bagus yang aku tengok, sensor ni dia ada kawalan. Artinya apabila korang tarik daripada tangan, artinya tidak ada apa-apa tracking akan dibuat kalau korang alihkan jam ini daripada tangan korang. Tengok, lampu dia terus tak menyala. Seterusnya, bateri dia adalah 160 mAh dan dia menggunakan Bluetooth 5.0 dan dia tidak ada built-in GPS. Ni too bad. Too bad untuk korang yang geng-geng berlari luar sana. Korang tak boleh gunakan benda lah ni untuk berlari, tetapi walaupun dia tidak ada built-in GPS, korang masih boleh menggunakan connected GPS. Artinya korang bawa phone. Biasa yang bawa phone ketika berlari, yang ini boleh connect dengan korang punya GPS phone dan akan memberikan pace, time dan juga distance lah yang penting apabila korang berlari. Dia mempunyai activity tracker untuk activity walking, cycling, running dan juga water resistant 50 meter. That's a good features. Dengan harga 100 lebih korang dapat daripada jam retro look. Dia support korang punya iOS 10 ke atas dan juga Android 5.0 ke atas lah untuk dia punya connectivity. Korang mesti install app dia yang dipanggil sebagai ZEPP. Dulu nama dia Amazfit Apps, so sekarang ni nama dia ZEPP, Z-E-P-P. Korang mesti install dia punya apps tu dalam phone untuk korang melihat kepada keupayaan sebenar jam ni. Kalau tak ada apps, maka sia-sialah korang beli jam ni. Okey, dia didatangkan dengan 3 color. Dia ada color hitam, dia ada color orange dan color hijau. Okey. So guys, kesimpulannya pada harga RM159, dia adalah satu jam yang pada aku ada retro look. Okey. Dia kemungkinan akan menimbulkan satu cult untuk budak-budak retro yang suka contoh F91, Casio zaman dulu kala, zaman 90s. Dia akan ada mengimbau sedikit nostalgia. Sebab tu aku suka macam jam-jam yang simple macam ni, tidak ada color, tidak ada touchscreen, tetapi dia dapat memberikan info yang terbaik. 3 benda penting, iaitu sleep tracking, heart rate dan juga korang punya step tracker. Jadi kalau korang bukanlah runner yang orang kata apa, selalu berlari just nak guna untuk distance tracking, berapa banyak steps korang dah buat dalam masa sehari, so this is your watch. Okay, so pada aku is a good watch dalam budget punya harga ataupun budget yang rendah
di bawah RM200, di bawah RM200. So this is your option. Okay, dan pada aku dia ada dia punya ciri-ciri seperti F91. Contoh bunyi yang annoying pada aku lah, sebab kalau korang link dengan korang punya smartphone, dia akan hantar semua notification dan dia bunyi macam ni. Kau bayangkan tengah mesyuarat dia asyik bunyi benda-benda macam ni, ataupun waktu korang tidur. Tapi tak ada masalah, korang boleh gunakan mode do not disturb mode dan korang onkan dia untuk supaya tak ada bunyi-bunyi itulah. Kelemahan dia, cons yang ada pada dia ialah dia tidak mempunyai vibration lah. Dia hanya menggunakan bunyi-bunyi itu untuk menyampaikan notification kepada korang. So dia tak ada vibration mode. Dan kemudian basic sangat-sangat, dia tidak ada GPS. So kemungkinan untuk para runners luar sana, this is not your watch. Okay, sebab dia connected GPS. Artinya kalau korang on budget, tak nak beli jam yang ada GPS tracker, so bolehlah guna jam ni. Tapi pada aku, kalau korang punya budget tight, pada aku elok korang ambil Mi Band je daripada Mendalah ni, sebab Mi Band touchscreen dan dia ada banyak lagi profil sukan dalam tu yang korang boleh gunakan untuk aktiviti sukan yang lain. Selain daripada itu, Neo punya sleep tracking dia sangat berkesan, sangat best, sangat efisien. Sebab kalau korang tengok, dia menggunakan heart rate sensor seperti juga abang-abang dia. Contoh macam heart rate sensor yang terdapat dalam GTR dan juga T-Rex, dia menggunakan sensor heart rate yang sama. Jadi sebab tu pada aku, apabila korang ada penyakit macam insomnia, korang nak track tidur korang cukup ke tak ke, so korang boleh latih disiplin tidur korang, sebab dia akan memberikan skor tidur korang. Dan dia ada rapid eye movement, REM, yang akan membantu korang untuk mendisiplinkan tidur supaya korang dapat achieve korang punya skor lah. Dan skor tu semua akan dirumuskan dalam PAI, Personal Activity Intelligence, yang mana Amazfit telah memberi rumusan bahawa ada satu kajian mengatakan bahawa kalau korang achieve more than 100 steps seminggu, maksudnya korang mempunyai healthy lifestyle lah. Itu sajalah yang aku nak sampaikan untuk Amazfit Neo. So korang yang berminat boleh dapatkan dekat kedai Mi ataupun Huami yang sekarang ni dijual dengan harga RM159. So itu saja daripada aku. Jangan lupa guys, aku memerlukan pertolongan korang untuk like, subscribe dan juga tekan button loceng tersebut. Okay, so jumpa lagi dalam edisi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.